Yang Muhammad sebut tentang data dosen, saya tak mempertikaikan. Tetapi selaku wakil rakyat, saya melihat realiti. Baik, too good to be true. Kalau dengan izin, apabila kita sebut 1.9, you beritahu orang kampung dekat luar, roti john naik atau tidak? Martabak naik atau tidak? Terpaksa saya dengan rendah diri kena mengaku memang dah naik. Tak apalah, kita boleh teruskan 1.9%, beritahu rakyat macam tu. Sama ada terima atau tidak, tak apa. Hakikatnya, saya nak minta penjelasan Yang Muhammad. Tadi Yang Muhammad, saya tidak kata kerajaan tak perlu buat rasionalisasi subsidi. Saya sokong, saya faham kekangan yang ada. Kedua, saya cuma nak bertanya, dalam keadaan ini, apakah cara terbaik untuk kita menyasarkan semula subsidi? Itu yang saya bangkitkan. Yang Muhammad kata kita tidak ada solution. Saya rasa saya yang ini menyinggung perasaan saya. Sebab setiap kali saya cakap, saya datang dengan formula. Contoh, kalau kita kata T15 tadi, ya, T15 saya kata terlalu rendah. 13,295 ringgit itu pendapatan isi rumah. Kemudian, selepas PM umum, Menteri kata pakai disposable income. Kemudian, semalam, Menteri cakap belum ada kata putus. Jadi saya sebagai wakil rakyat datang mesyuarat, saya pun kata, macam mana saya mau jawab dengan rakyat? Jadi saya minta, apakah kepastian kita? Sama ada kita betul-betul gunakan apa yang PM kata dah umum, tidak lagi pada T15 mengikut dosen. Contoh. Ataupun apa yang Menteri cakap tu, boleh. Dan bila Yang Berhormat gunakan data tadi, inflasi, agak bahaya. Tanyalah, tepuk dada, tanya selera. Berapa harga nasi lemak tahun lalu dan tahun ni? Apa sebab dia? Sebab logistik cost 6% tahun lalu. Itu yang menyebabkan tambah lagi, walaupun FMB tak naik sampai 8%, tetap 6%, tetapi kenaikan telah berlalu kerana SST yang digunakan. Yang kita dah tak dapat kesan tu. Saya minta supaya Yang Berhormat, saya mungkin dari segi, saya bukan gaduh dengan Yang Berhormat, tapi saya cuma kata, ada caranya. Contoh, saya kata kalau petrol, saya setuju, tapi kenapa tidak gunakan cara levy kenderaan? Nilai kenderaan. Kalau dia Tan Sri pakai kereta mewah macam adalah menteri pakai kereta besar, tak apa. Dia sanggup bayar RM500,000, kenakan levy 2006. Dia bayar, kita terima terus. Dan itu digunakan, dimanfaatkan untuk orang miskin. Dan cara kita membuat penyasaran juga membantu rakyat. Tetapi kita terlalu banyak variables. Pemboleh ubah terlalu banyak. Dan bila dah terlalu banyak, bila nak buat implementasi, sangat susah dibawa. Itulah pandangan saya selaku orang yang pernah duduk sana, saya duduk sini tengah-tengah, saya cuma kata practical solution for the people. Itu saja sebagai jurucakap rakyat. Terima kasih Yang Berhormat. Okey. Muar. Terima kasih. Muar, saya minta penjelasan. Tidak ada hujahan. Minta penjelasan. Baik, tak ada masalah. Dua perkara Yang Berhormat Menteri. Pertama sekali, saya rasa kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Walaupun dikongsikan data dalam Dewan ini bahawa kadar inflasi masih terkawal, harga barang rendah, jelas di luar sangat berbeza. Tapi saya nak penjelasan. Adakah ia kerana cara kita mengira harga barang, khususnya food and beverages, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, Malaysia merupakan negara yang ada kawalan kepada harga yang paling banyak. Tidak kira daripada beras, gula dan barang-barang lain. Tetapi realitinya, rakyat tidak dapat akses barang-barang sebegini. Kerana beras yang harganya terkawal, bila kita pergi ke pasaran sudah habis. Gula yang harganya terkawal, bila kita pergi ke pasar sudah habis. Minyak masak, pergi ke pasar, harga terkawal sudah habis. Adakah ia kerana, I'm trying my best to be as kind as possible. Mungkin kalau ikut kadar inflasi negara, dia nampak terkawal, tetapi dia terkawal kerana harga barang di Malaysia sepatutnya terkawal, tetapi realitinya rakyat tidak dapat akses barang-barang tersebut. Dan yang kedua, penjelasan saja, kalau tidak sempat boleh secara bertulis, sebab tadi saya rasa Yang Berhormat Menteri telah jawab isu T15, tapi saya bangkitkan dua kerisauan, bukan daripada sudut dasar atau prinsip, saya setuju, tapi pelaksanaan, iaitu hujah berkenaan moral hazard, dan juga bagaimana kalau kita kira isi rumah, suami dan isteri, kerisauan saya bagaimana wanita itu, khususnya isteri,
boleh digalakkan untuk berhenti bekerja supaya mereka tidak melangkaui nilai ambang 12 ataupun 13,000 ringgit tersebut. Saya harap perkara ini boleh dijawab. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Hai Hitam, terima kasih Muar. Nanti bagi dua dulu, lepas itu Saya Kamba masuk lepas tu. mungkin Menteri yang jawab saya dulu. jawab ni nanti akan juga menjawab Kampa. Kalau tidak bagi saya jawab sedikit dan kemudian peluang pada Kampa. Tan Sri yang di-Pertua ada, kalau dia boleh lebihkan masa, dia boleh lebihkan masa. Kalau Kementerian Komoditi tak marah lah kat belakang. Mengambil masa dia. Baik, kepada soalan daripada Aitam tadi, nanti saya akan terangkan kaedah T15 dan pelaksanaannya. Itu juga soalan kedua daripada Muar yang saya ingat bila saya terangkan itu, dia akan memberi kepastian dan yang lebih jelas. Cuma kepada soalan Muar, sama ada inflasi ini tidak menggambarkan kerana barang tak ada dan sebagainya. Kaedah menentukan inflasi ini ialah harga itu dicerap tiap-tiap 2 minggu. Dan harga ini diambil daripada senarai yang cukup panjang dan dikemas kini setiap 2 minggu. Jadi harga yang nampak di dalam inflasi itu, memang itulah harga di bawah. Kalau nak persoalkan, ialah persoalkan wajaran barang-barang yang ada dalam tu. Contohnya makanan dan minuman 29.8%. Kemudian kategori seterusnya yang besar sedikit ialah kategori tenaga, pengangkutan dan sebagainya. Tapi harga itu adalah harga yang telah pun diambil daripada seluruh negara, diproses melalui kaedah statistiknya. Saya boleh bagi pandangan saya yang sebelum ini telah dimainkan sebagai bahan TikTok oleh pembangkang. Semasa saya mula-mula ambil alih tugas ini, saya tengok dalam wajaran itu yang paling tinggi dan menyebabkan kenaikan inflasi pada ketika itu 5% ialah kerana yang paling tinggi naik tiap-tiap bulan ini ialah harga makanan daripada restoran dan kedai. Yang lain semua turun. Contohnya harga barang makanan, restoran dan kedai pada awal 2023 peningkatan inflasi kenaikannya tiap-tiap bulan tu 7%. Berbanding dengan harga barang mentah sebenarnya hanya 4%. Jadi sebab itu saya pernah kata, kalau mekanisme pasaran yang mana orang rasa ini tak padan dengan nilai dia. Ini sama yang seperti Aitam kata roti john naik harga berpanjangan lah. Sebenarnya harga itu daripada wajaran kepada inflasi kita paling besar dipengaruhi oleh harga barang makanan yang siap dibeli daripada restoran dan kedai. Berita baiknya, baguslah juga dalam setahun yang lepas ni harga barang makanan di restoran dan di kedai naik begitu kerana sekarang sudah turun. Jadi kalau untuk dapat harga kenaikan barang makanan dan minuman 1.6% tadi, kerana harga barang makanan dan minuman ini dia tergolong daripada 3 kategori. Satu, harga barang mentah. Satu ialah harga barang makanan siap dibeli. Satu lagi harga restoran dan hotel. Untuk dia turun ke 1.6% yang kita ada sekarang, maksudnya kenaikan harga di barang makanan siap yang diambil daripada restoran dan kedai ini sebenarnya sudah mereda.